Okay. Ingat, series same current. Same current. Parallel current pecah. Okay. Okay. So, bila awak dapat soalan circuit macam ni, bila resistor, first thing first, awak kena tentukan susunan dalam circuit tu macam mana. Series ataupun parallel. Okay, macam nak tahu, tadi kita dah cakap, SP semua tadi tu. So, ini positif. So, current keluar daripada sini. Terus ini positif. Current keluar daripada sini. I asal kita, I total, kita buat simbolnya I je lah. Kemudian, sampai sini. Dia jumpa apa ni? Dia jumpa simpang, junction. So, apa yang berlaku? Dia akan pecah lah. So, kat sini, awak boleh label lah R kat sini. Let's say sini R1, sini pula R2, sini pula lah R3. Cikgu kat sini, cikgu suka tulis labelkan. Sebab nanti kita nak tulis tu senang dalam bentuk simbol. Nanti baru masukkan dia punya nilai. So, I dekat sini. Kat sini pun cikgu labelkan sebagai I1. Kenapa? Sebab kat sini R1 lah kan. Sebab sini R2, so dekat sini nilainya adalah I2. Okay. So, I1 kita go one by one. Current sebabkan ada dua sekarang ni. So, kita tengok one by one. So, I1 dia lalu sini. Dia masuk dalam R1. Okay. Kemudian dia keluar balik sini. I1 lagi. Dia keluar sini. Ini I1. Itu laluan arus I1. Kemudian I2 pula yang ke atas ni. I2 lalu dia masuk R2. I2 masuk R2. Kemudian dia keluar. Keluar ke sini current apa? I3. Pecah tak current tu? Tak kan? Dia masih current yang sama I2. I2. So dekat sini adalah current I2. Masih current I2. Current hanya akan pecah kalau dia jumpa junction. Kalau dia tak jumpa junction, dia tak akan pecah yang kepada yang lain lah. So dekat sini I2. I2 lalu kepada R3. 12 ohm. So bermaksud, maksudnya apa? Current yang lalu kepada R2 dan R3 adalah current yang sama. So, bila current yang sama, diorang akan disusun, bermaksud mereka mereka disusun secara series. So, R2 dan juga R3 disusun secara series. Cikgu buat simbol je as series. Okay. Now, R2 dengan R3 series. Tetapi R2 dengan R3 dengan R1 macam mana? Since sini cikgu label dia punya I ni lah I2 lah. Tetapi R1 dia tak adalah untuk laluan I1 ni dia tak ada apa-apa resistor yang lain. Dia hanya satu resistor saja. Yang lalu kepada R1 adalah current I1. Okay. So, bermaksud apa dia? Bermaksud R2 and R3 dengan R1 adalah disusun secara parallel. Okay. Now, dia macam sub. Dalam tu ada sub lagi yang lain kan? So, nak settle yang mana? Kita settlekan yang first, yang daripada dalam dululah. Daripada akar umbi dulu baru kita keluar. So kita mulakan yang pada dalam dulu. So dalam kat sini maksudnya R2 dengan R3 lah. Kat sini biasanya cikgu rewrite. Biasanya cikgu labelkan R23. So R23 bermaksud kita combinekan 2 dengan 3 secara series dahulu. Kemudian so R23 dan R1 ini adalah secara parallel. Okay. 2, 3 dekat sini, kita dah settle dekat atas tadi secara series lah. So, soalan dia. A. Effective resistance of the circuit. So, dekat sini. Kat sini buat 1, 2, 3. Cikgu buat terbalik tadi. Okay, now. Settlekan dahulu dekat sini. Since dia buat, sebab cikgu nak tengok pada gambar rajah ini. So, dia label sini R1, R2, R3 cikgu buat tadi salah tadi. Sama je lah kan, tukar nombor je. Tapi konsep yang sama. So R12 adalah series. R12 dalam series. This R12 series kena buat apa? Series R efektifnya awak tambahkan sahaja. So R12 tambahkan sahaja dapat 16 ohm. Kemudian R12 dengan R3 are in parallel.
Therefore, R effective untuk the whole circuit kena buat 1/R12 plus 1/R3 lah. So, masuk dalam kalkulator. Ini jangan lupa awak kena, inilah 1/. This is 1/. So, awak kena, dalam kalkulator nanti awak kena terbalikkan lah. So, dapat 1.78 ohm. Jangan nak bunda-bundakan. Final answer 2 decimal places. Awak nak bundakan pada 2 ohm? Jangan. Jauh sangat. Nak bundakan pada 1.8? Depends lah pada nilai tu nanti. So, final answer 2 decimal places. B nak cari apa? The current passes through the 12 ohm resistor. So, 12 ohm resistor kedudukannya ialah pada R2 dekat sini. So, since R2, R12 and R3 in parallel, thus V-nya adalah 8 lah. Okay. Ini V12 dengan V3 sama dengan V sama dengan 8. Ini memang dia bagi dalam soalan kan. V itu 8 kan. Therefore, the current passes through R2 is given by, so current sama dengan I sama dengan V over R kan. Okay. So, I itu sama dengan V2 over R2. Tetapi, since I2, tengok balik I2 dekat mana? I2 adalah yang lalu dekat sini ni. So, sini adalah I2. So, I2 tu dia lalu kepada R1 dan R2. So, dekat sini, I2 dia akan jadi, instead of kita buat V2 dekat sini, kita tukar kepada V12 over R12. So, dapat 8 bagi 16. Kenapa? Sebab tadi tu I2 lalu kepada R1 dan R2. Untuk yang daripada diagram yang dia bagi tahu tu lah. So, C nak cari apa pula? The potential difference nak cari V. Dia nak cari V pada 4 ohm resistor. 4 ohm resistor adalah R1. Kat sini, sorry. Kat sini adalah R1 from the diagram lah. So, sini adalah 4. So, dia nak cari V4 lah kat sini kan. So, since R1 and R2 are in series, so currentnya sama. So, V sama dengan IR. So, V1 sama dengan 0.5 kali dengan 4. So, since R1 are in series dengan R2, so current lalu kepada 4 ohm adalah 0.5 ampere juga. So, R-nya adalah 4 ohm. So, 0.5 kali 4 sahaja. So, dapat 2 volt. The power delivered. So, kita tak belajar power. Power is not in our syllabus. Okay. Tapi ini agak panjang. Sebab dia nak tentukan resistor series parallel tu. Kemudian dia banyak calculation lah. Okay, next. Kita kena tentukan susunan dia macam mana. So, kat sini dia label macam mana ni. Kita tengok label dia lah. So, dia label sini 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Between A and B. So, current lalu sini. Current lalu mana ni? Oh, since dia buat R1, R2 dekat sini. So, kita boleh buat. Since dia tak cakap kan. Dia bagi awak point A, B je. So, kita boleh buat current keluar daripada A pergi kepada B ataupun sebaliknya. Since dia buat dekat sini, sini adalah R2, sini adalah R1. R2, R1 dekat hujung kat situ. So, kita boleh buat current keluar daripada B. Madam. So, current daripada B, dia keluar, dia jumpa junction. So, apa yang berlaku pada junction? Current itu akan pecah. So, current pecah. Kita label sini, dia buat apa ni? Dia buat I1 ke tak? Cikgu ikut ni lah. So, dia pecah kepada sini I1, sini I2, dan sini I3. Okay. Now, yang lalu kepada R2, lalu kepada R1 adalah current yang sama. So, current yang sama, series. So, kat sini, dia combinekan jadi R12, series. So, ni kita nak tentukan dulu susunan dia. Okay. Kemudian,
current daripada sini, lalu sini, lalu sini. Sini adalah I2 kan? Dan dia jumpa junction dekat sini. Sini adalah I1. Okay. So, gimana sih? Okay. Senang. R12 dengan R3 pula. R12 dengan R3. Ini adalah parallel. Okay, selesai yang tu dulu. Selesaikan 1, 2, selesaikan yang 3. Okay, now. Kita dah selesaikan tadi R123. Now, R123 kalau combine dekat sini dan dengan R4, dia akan jadi parallel. Kenapa parallel? Series. So, maksudnya sini current yang tadi tu, lalu sini, lalu kepada total 1, 2, 3, masuk kepada R4 adalah current yang sama. So, maksud R123 dan R4 adalah series, sama current. Kenapa? Nah, tadi cikgu suruh awak selesaikan dahulu yang ni. So, sini R12 dengan R3 dah combine dekat sini. Dia keluar dekat sini sebagai I apa? Kita dah 1, 2, 3. Let's say sini I4. Okay. So, maksud daripada dua current yang lalu kepada I1, I2 tadi, dia dah combine, dia keluar. So, maksudnya current yang lalu kepada combination itu tadi adalah sama dengan current yang lalu kepada R4, which is I4. I know this is going to be a little bit complicated, but as time goes by, as you do a lot of exercises, awak boleh nampak benda ni. So, for this time, assume, set your mind, R4 dengan R123 adalah series, current sama. So, setelah series, so dapatlah kat sini, sini dia sertakan 1, 2, 3 dulu, parallel tadi. Kemudian dengan R4, kalau series tambah je kan, sini. Ini jadi R1, 2, 3, 4. Nilainya adalah 5 tambah 2. So, dapat 5 tambah 20. So, dapat 25. 25 adalah R2, 3, 4. Okay. Now, R1, 2, 3, 4 dengan R5 dia jadi parallel. Kalau tengok gambar asal, tadi dah sampai sini kan, dia dah combine dekat sini sampai sini. Dia memang agak, at the end, awak punya sketching memang agak tedious lah, memang agak serabut. Tapi kalau awak tengok final result, memang awak dapat serabut. Tapi tadi cikgu dah jawab step by step kan. So, dekat sini yang besar, hijau besar kat luar ni adalah hasil tambah semua R1, 2, 3, 4. So, dengan R5, dia adalah current yang berbeza. So, current yang berbeza, dia dah pecah current tersebut. So, R1, 2, 3, 4 dan R5 adalah parallel. So, 1 over R1, 2, 3, 4 plus 1 over R5 adalah bentuk parallel. Kita buat 1 over lah. So, dapatlah R efektif adalah 7.14 ohm. Senang ke susah? At first memang susah. Belajar at first semua susah. Tapi sebab tu kita banyak buat latihan. Banyak bertanya. Kau tak tahu. Okay. You will get there. Jangan risau. So dekat sini ada exercise-nya. Dia bukanlah circuit yang very simple. Dia boleh jadi complicated, dia boleh jadi simple. Depends lah. Okay dah, itu sahaja. I think video ni cikgu record sekali, tapi cikgu rasa cikgu akan pecah kepada 2 ni. Okay. So, let's go quick view on this. Since dia buat point sini dan point sini, so tak kisahlah awak nak buat current daripada sini ke, current daripada sini ke, it's up to you. Awak yang tentukan current awak, sebab dia tak cakap mana positif mana negatif. So biasanya kita buat daripada kanan kiri ke kanan lah. Okay, so sini current keluar, dia jumpa junction. So jumpa junction, sini labelkan I1, I2, I3. Okay, dalam laluan I1 tak ada masalah, satu je resistor yang bawah ni. Dalam laluan I2 pun satu je resistor. Tapi dalam laluan I3 ke atas ni ada 2 resistor. So kita settlekan yang ada combination dahululah.
So now I3 lalu kepada 2 ohm dekat atas dan 2 ohm dekat sini. Bermaksudnya apa? Maksudnya ini adalah series. Kemudian ini dengan ini akan jadi parallel. Okay, senang kan? Tengok ni pula. Rapat pula dia susun. 4.12 dekat sini. So let's say current from here. Mana senang current? Dari mana senang? Saya rasa current daripada sini senang. So sini jumpa junction. Pecah kepada 1, 2, 3. So ini label kan. I1, I2, I3. Sila label. Supaya awak nampak I-nya tak sama. Bila jumpa junction, I tak sama. So kita makan labelkan lah 1, 2, 3 ke ABC ke, is up to you. So now I1 lalu kat sini. So sini adalah series. So 6, 4 dengan 10 dengan 6 akan jadi parallel. Senang kan? Okay, next 4.13. Yang atas ni macam banyak ni kan. So kita settlekan yang atas dulu. So kita ambil current daripada sini. Mana senang? Tak kisah pula ni, dulu senang. So current pada sini, dia jumpa junction, dah pecah. So pecah I1, pecah I2. Dah nampak dah, hasil total dekat atas sini dengan hasil total dekat bawah sini akan jadi parallel. Okey, tu kita nampak yang besar. Tapi dalam besar ada lagi kombinasi yang lain. So kita kena padam balik. Okay, I1 sini dia jumpa lagi junction. I1 pecah. Let's say sini I11, sini I12, sini I13. Tapi kau nampak situ memang kita nampak dah lah kan. So sini 8, 16 sini adalah parallel. Okay. Dan current yang keluar daripada yang parallel ni tadi adalah I1. So yang antara sini pula adalah series. Sebab I8, 16 dengan I20 adalah I yang sama. Current yang sama. Okay. Kira satu bahagian atas. Parallel series. Yang ni pun sama, ni nampak dah sini. So sini parallel dan dengan sini akan jadi series. So satukan yang bahagian bawah pula. Now atas dengan bawah akan jadi parallel. Dah. Settle. Yang ni pula ada R kecil. Awak tak belajar R kecil dalam silibus awak. R kecil lah internal resistance. Awak tak belajar dalam silibus awak. So boleh KIV these questions. Kita nak tengok dia punya susunan resistor. So sini positif since dia dah bagi awak bateri. So, current yang sama. Kemudian baru dia jumpa junction. Pecah 1, 2. So I1, I2. Sini adalah I. Ini adalah I. So sini 7.1 dengan 5.8 adalah series. Memang nampak dia susun atas bawah. Tapi awak kena tengok sini. Ini pun ramai juga student silap. Nampak je atas bawah dia terus anggap dia parallel. Tidak. Awak kena tengok laluan dia. Current itu. So sini adalah I1. So yang lalu kepada 7.1 dengan 5.8 adalah I1. So I yang sama. So series. Satukan 7.1 dengan 5.8 dengan 3.2. Ini akan jadi parallel. So zap masuk daripada hujung. Biasanya kita settle yang hujung lah. Atau kita settle hujung. Hujung, kemudian kita masuk macam yang contoh kat atas tadi tu. Awak boleh sketch another lukisan. Tapi kalau tak nak main lawa awak pun boleh silakan. So 7.1 dengan 5.8 dah combine. Kemudian dia combine dengan 3.2 pula dah combine. So dia akan jadi sekarang ini semua dengan 1 dan 4.5 akan jadi series. Sebab current I yang sama. Okay. So itu sahaja untuk kelas hari ni. So cuma tadi example tadi cikgu dah salah label 1, 2, 3 tadi tu. So awak tengok pada diagram lah. Tapi konsepnya masih sama. Konsep tak salah. Label tu je yang silap sikit. Thank you for setia mendengar sehingga habis pengajaran cikgu. Okay, semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum.